Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung lagi mudzakarah kitab Matan Safinatin Najah yang telah kita sampai pada perbahasan syurut al-khutbatain. Sebelum ni kita bincang rukun khutbah ada 5. Hari ini kita masuk syarat khutbah. Syarat khutbah ada 10. Ada 10. 10 itu disebut dalam matan. Dalam Nailur Rajak ditambah lagi 3. Jadi 13 dah semua sekali. Kita baca dalam matan dulu. At-taharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbar. Yang pertama mesti suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Siapa dia yang kena suci tu? Tukang khutbah tu lah, khatib tu. Mesti suci daripada hadas kecil, hadas besar. Kalau berlaku hadas kecil, hadas besar ni jangan berlaku lah tengah khutbah dah. Berlaku hadas kecil tengah-tengah khutbah. Tak. Ketika itu dia kena turun berwuduk dan masuk semula khutbah. Masuk semula khutbah tu bukan sambung. Mana start daripada awal khutbah. Okey. Cuma kalau berlaku sungguh saya nak pesan lah. Bukanlah bermakna start daripada awal tu isi-isi khutbah tu kita nak ulang semua sekali. Tak. Jadi tempoh tu lama lah. Kita dah khutbah lebih kurang setengah jam. Akhir khutbah tu kita terkentut. Kita pun turun pergi ambil air semayang. Naik tu kita start khutbah semula lah. Cuma kita baca rukun sahaja. Baca rukun mudah je. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Baca satu surah tu, 1, 2, 3 ayat, duduk. Tak duduk, sekadar subhanallah, bangun balik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Aqimus salah. Baca rukun sahaja. Tak. Kau orang tunggu pula setengah jam. Lepas tu dia khutbah dan setengah jam pula kentut pula. Wah lagu tu. Tak. Ada makmum lebih kurang main naik ke atas tu bagi menampar sekali kentut khatib. Tak. Babi duk main ulang-ulang duk kentut tak habis-habis. Jadi kena cerdik sikitlah. Sebab tu kena mengaji. Yang kedua, at-taharatu anil najasati fi thawbi wal badani wal makan. Yang kedua, syarat sah khutbah yang kedua mesti suci daripada najis pada pakaian, pada tempat dan juga pada badan. Perinciannya sama sebiji seperti mana perincian di bab suci daripada najis pada pakaian, pada badan, pada tempat di bab salat. Mesti suci daripada najis yang tidak yang tidak dimaaf. Najis yang dimaaf tidak ada masalah, macam kat sana lah. Yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Ni menutup aurat wajib. Bagi hak al-khatib, orang yang berkhutbah tu wajib suci. Wajib menutup aurat. Wajib suci daripada najis. Menutup aurat itu wajib sama ada kita sebut khutbah itu, 2 khutbah itu bila ganti kepada 2 rakaat. Solat zuhur 4 rakaat. Tak asalnya dijadikan 2 tu hilang faham mana. 2 tu ada sebagai ulama kata 2 tu ditukar menjadi 2 khutbah. Cuma pendapat yang lebih tepat 2 khutbah itu tidak ada kaitan dengan solat zuhur itu. Bukanlah zuhur 4 jadi 2 lagi tu pergi ke khutbah, tidak. Jadi 2 khutbah itu bukan ganti kepada 2 rakaat daripada solat zuhur, tidak. Malah Jumaat itu ialah solat mustaqillah, solat yang berasingan. Zuhur lain, solat Jumaat lain, khutbah tu lain. Cuma syarat nak sah Jumaat mesti ada khutbah, begitu. Tak sama ada kita sebut khutbah itu ganti kepada 2 rakaat solat zuhur ataupun tidak. Tak. Dua-dua pendapat itu mengatakan wajib menutup aurat, wajib menutup aurat. Sebab apa disebut lagu ni? Sebab kalau ikut pendapat yang mengatakan 2 khutbah itu ganti kepada 2 rakaat, jelaslah kena tutup aurat. Sebab sembahyang kena tutup aurat, khutbah
dua khutbah tu yang merupakan ganti kepada 2 rakaat, kena tutup aurat jugalah. Dan hukum badal ni ambil hukum mubdal minhu wajib tutup aurat, mubadal wajib tutup aurat. Tak? Begitu. Tapi kalau ikut pendapat yang lebih tepat, yang asah, tak? Akan boleh jadi orang apa soal lah. Sebab tu Syekh sebut. Sebab tu Syekh sebut, walaupun tidak dianggap sebagai badal, 2 khutbah itu kepada 2 rakaat tetap wajib menutup aurat. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, wal qiyamu 'alal qadir. Orang yang mampu berdiri, tok khatib yang mampu berdiri, tok khatib tu kena berdiri. Kalau tak mampu berdiri, tak, boleh berkhutbah dalam keadaan duduk. Kalau tak mampu duduk, boleh mutaja', mengereng. Cuma bila dah sampai ke tahap mengereng tu, tak, serah pada orang lain lah. Serah pada orang lain. Suruh orang lain ganti. Cuma boleh jadi ada waktu-waktu tertentu kita suruh juga dia berkhutbah dalam keadaan mutaja'. Sebab orang alim, orang soleh, wali, tak, suruh kita nak ambil berkat. Wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis salah. Kemudian mesti duduk antara 2 khutbah. Duduk tu pula mesti kadar lebih daripada kadar subhanallah. Tu. Yang comelnya, kita duduk kadar suratul ikhlas, dan disunatkan baca suratul ikhlas ketika duduk. Jadi habis khutbah pertama duduk sekejap. Duduk kadar subhanallah, bangun balik. Itu sekurang-kurangnya lah. Yang comel duduk, kita baca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu bangun balik berkhutbah. Yang kedua, begitu. Kalau tak duduk, tak duduk baca khutbah, tak duduk, habis dah khutbah. Sepanjang dia baca tu, semua sekali khutbah yang dia baca tu dianggap sebagai satu khutbah. Kena duduk juga. Lepas tu nak buat lagu mana kalau dia baca khutbah, kan di Malaysia baca, habis baca khutbah tu tak duduk. Lepas habis tu baru dia duduk. Dia bangun tak apa-apa, baca rukun je lah. Baca rukun khutbah kita bincang sebelum ni, rukun bagi khutbah kedua. Lepas tu bagi salam, boleh semayang. Mudah. Wal muwalatu bainahuma. Yang kelima. Yang keenam dah. Bukan yang kelima. Kena berturut-turut bainahuma. Bainahuma tu apa? Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Dan juga antara rukun-rukun khutbah. Berturut-turut maksud dia apa? Jangan dipisahkan dengan satu pemisah yang panjang. Yang pemisah itu sampai kadar 2 rakaat yang paling ringkas. 2 rakaat kita sebutlah 2 minit. Jadi lepas khutbah pertama jangan dipisahkan sampai 2 minit. Kurang daripada 2 minit kalau nak pisah sangat pun. Jangan sampai 2 minit. Kalau tidak sah khutbah, kena start pada awal balik. Tak. Begitu juga antara rukun dengan rukun. Mesti berturut-turut. Tak. Ustaz, kita biasa khutbah mana berturut-turut. Tidak ada masalah kalau dipisahkan antara rukun khutbah dengan rukun khutbah yang lain itu dengan wa'adh. Wa'adh ni nasihat, tak, peringatan. Jadi kita baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan 2 rukun turut-turut. Kita tak teruskan dengan satu wasiat. Kita nasihatkan dengan cara yang lain. Tapi nasihat itu wasiat lah tu. Nasihat itu wasiat. Contohlah kita baca alhamdulillah. Lepas tu tak selawat. Tak. Kita bagi wa'adh, peringatan apa semua, sekalipun panjang. Lepas tu kita barulah masuk rukun seterusnya. Lepas tu bagi peringatan lagi. Lepas tu masuk rukun seterusnya, tidak ada masalah. Baca ayat Quran tak ada masalah. Kita baca rukun pertama, lepas tu kita baca ayat Quran. Panjang ayat Quran, tak ada masalah. Yang penting ayat Quran tu ada wa'adh, ada peringatan. Kalau tak ada peringatan, tak boleh. Wal muwalatu bainahuma wa bainas salah. Syarat yang ke-7, mesti berturut-turut antara 2 khutbah dan juga sembahyang Jumaat. Lepas habis khutbah, turun daripada mimbar tu jangan dipisahkan dengan kadar 2 rakaat. 2 rakaat kita sebut ambil masa 2 minit. Jadi lepas turun khutbah, jangan dipisahkan dengan 2 minit. Tak boleh. Tak boleh.
Allah. Okey. Wa an takuna bil arabiyyah. Yang ke-8 mesti dalam bahasa Arab dua khutbah itu. Sekalipun orang yang dengar tak faham. Sekalipun tok khatib pun tak faham. Boleh jadi kawan tu tak mengaji Arab. Jadi dia sebut alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum bitaqwallah. Dalam bahasa Arab rukun-rukun tapi tak faham. Tak ada masalah. Sama ada tok khatib tak faham, makmum faham, ataupun sebaliknya, ataupun semua pakat tak faham belaka. Tok khatib tak faham, makmum pun, jemaah pun tak faham, tidak ada masalah. Yang penting dalam bahasa Arab, kalau tok khatib itu mampu. Okay, kalau tidak ada yang mampu berbahasa Arab, nak belajar bahasa Arab tak ada dah ni. Nak ungkapkan kalimah-kalimah bahasa Arab tu tak ada, tak sempat. Mulut belum pelat. Tak esok ketika itu carilah seorang. Ni mungkin berlaku ni pada tempat-tempat yang baru peluk Islam, kawasan-kawasan asli tak. Mungkin susah lah. Nak belajar dalam waktu terdekat, umur dah 40, 30 baru masuk Islam ni. Jadi khutbah sahaja dengan bahasa Melayu. Khutbah dalam bahasa Melayu. Ikutlah bahasa khutbah dengan apa-apa bahasa pun, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, ikutlah. Okey. Cuma menjadi persoalan, kalau guna bahasa Arab, kita sebut tadi kalau guna bahasa Arab rukun khutbah, kita tak kisah sama ada khatib tak faham dan juga jemaah tak faham. Tak ada masalah. Okay, kalau guna bahasa lain, adakah tidak menjadi masalah kalau jemaah tidak faham? Ada dua pendapat qaulan. Allamah Asy-Syarqawi dalam hasyiahnya ke atas Syarh At-Tahrir berkata, fa illam yumkin khataba wahidun minhum bi ayyi lughatin sya' bi syarti an yafhama al-hadirun tilka al-lughata ala al-mu'tamad bi khilaf al-arabiyyah la yushtaratu fahmuhum iyyaha kama mar li anna asla wa ghairuha badal. Syekh Syarqawi dikata kalau tak ada orang yang mampu bahasa Arab, ahlan wa sahlan guna bahasa lain. Bahasa Inggeris, Melayu ikutlah. Tapi yang penting mesti orang depan tu faham bahasa yang digunakan tu. Tu boleh. Mesti orang yang di hadapan jemaah tu faham bahasa yang digunakan. Berbeza kalau bahasa Arab tak ada masalah. Tu imam tak faham, jemaah pun tak faham, tidak ada masalah. Tapi kalau bahasa lain disyaratkan orang lain kena faham. Sebab apa? Sebabnya bahasa Arab tu asal. Bila asal ni hukum ni diringankan sikit lah. Tapi bila tukar kepada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Indonesia ke apa, itu ganti badal. Bila badal ni hukumnya diberatkan sikit. Begitu. Tapi Imam Ibnu Hajar dalam Manhajul Qawim dia sebut, wa illam yumkin ta'allumuha khataba wahidun bil lughati wa illam ya'rifuha al-qaum. Boleh jadilah, wallahu alam. Imam Ibnu Hajar sebut dalam kitab Manhajul Qawim ini atas pendapat yang tidak muktamad. Wallahu alam. Kalau tidak boleh belajar bahasa Arab, maka khutbah sahaja dengan bahasa apa-apa sekalipun orang depan tu tak faham. Jadi bahasa Arab dah tak erti, guna bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris orang depan ni semua tak faham, tak ada masalah, boleh. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Boleh jadi Imam Ibnu Hajar ikut pendapat yang tidak muktamad. Tapi muktamad itu sendiri istilah. Kalau dalam Hasyiah Bajuri tak, kita baca wal mu'tamadu kadza wal mu'tamadu khilafuh. Muktamad tu di sisi siapa? Di sisi Imam Ramli. Imam Bajuri biasa menyokong Imam Ramli. Jadi muktamad dipegang, disokong oleh Imam Ramli. Dianggap pendapat Imam Ibnu Hajar dhaif, tidak muktamad. Tapi kalau kita baca kitab Imam Ramli, dia kata pendapat dia pula muktamad. Ataupun anak murid Imam Ramli kata pendapat gurunya pula muktamad. Jadi muktamad tu sih kena tahrir lah, kena harir. Tengok muktamad dalam mazhab ke, muktamad di sisi ulama ni ke, bukan muktamad di sisi ulama tu ke. Yang seterusnya yang ke-9, wa yusmi'aha arba'in. Kena tok khatib memperdengarkan, wajib ni 40 orang yang tan'aqidu bihim jum'ah,
40 orang yang dikira Jumaat dengan mereka. Ni kita dah sebut dah. 40 orang yang dikira Jumaat dengan mereka. Jadi wa an yusmi'aha arba'in. Tok khatib mesti memperdengarkan. Bila mesti memperdengarkan, tok khatib kena angkat suara sikit dah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, bagi orang dengar sungguh. Gitu. Jadi tak nak mesti didengari dan mesti ada isma'. Dua benda tu mesti ada. Pertama, isma' daripada tok khatib. Asma' yusmi'u. Tok khatib memperdengarkan. Mana dah kat suara bagi orang lain dengar. Orang lain tu 40 orang kat depan ataupun 39 orang kat depan tu mesti dengar. Dengar bil fi'al. Jadi isma' bil fi'al, kena angkat suara sungguh tu imam, tok khatib. Jemaah pun mesti dengar sungguh. Begitu. Kalaulah ada bunyi bising kat luar. Bunyi hujan ke, bunyi kilang ke, bunyi budak-budak main motor ke apa, tak? Bising lah. Tadi tu imam angkat suara. Tak, tapi sebab bunyi bising, orang depan tak dengar, tidak sah. Tak. Ataupun tidak ada isma'. Tu imam tidak mengangkat suara. Yang saya faham, kalau tidak ada isma', walaupun orang depan tu dengar juga tak boleh. Sebab mesti ada isma' dan juga sama'. Isma' ni daripada pihak khatib, sama daripada pihak al-mukhatab, iaitu al-hadirun, al-jamaah tu lah. Itu. Ini pendapat Imam Ibn Hajar. Imam Ramli lain. Imam Ramli berbeza pendapat pada sama'. Imam Ramli sepakat dengan Imam Ibn Hajar pada sudut isma'. So, imam mesti isma', mesti angkat suara. Pada sama' khilaf. Imam Ibn Hajar sebut tak nak mesti kena dengar orang depan, tak dengar tak sah. Imam Ramli sebut kalau bunyi bising, dah, maka tak boleh dengar. Tapi aku nak tanya, kalau bunyi bising tu tak ada, dengan keadaan tu imam kat suara tu, orang jemaah ni boleh dengar tak? Boleh dengar. Ada memadai dah, walaupun tak dengar sungguh. Kita panggil as-sama' bil quwwah. Itu yang dimuktabarkan oleh Imam Ramli. Berbeza dengan Ibnu Hajar nak as-sama' bil fi'l. Boleh. Jadi di sisi Imam Ramli, tu imam kat suara dah. Tak. Jemaah pakat sembang sama dia. Buat kumpulan depan tok khatib sembang. Bila bersembang tak dengar lah. Tak. Tidak ada masalah, sah. Imam Ibnu Hajar sebut tidak sah. Okay, kalau tidur. Tidur Imam Qailubni sebut la yadur. Sebenarnya dia iskal juga bila sebut la yadur. Tak. Disyaratkan isma'. Kalau di sisi Imam Ibnu Hajar disyaratkan isma'. Lepas tu kena sama' bil fa'il. Tiba-tiba kita sebut kalau tidur tak ada masalah. Dah. Tapi al-madhhabu naqlun. Ala kulli hal, untuk kita kritik ataupun iktiraf atas siapa yang telah kita faham, tidak ada masalah. Tu. Inilah. Macam mana boleh tidak ada masalah tidur? Tidak beri mudarat kepada sahnya khutbah. Sedangkan disyaratkan di sisi Imam Ibn Hajar sama wal isma' bil fi'il. Malah di sisi Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, al-isma' disyaratkan, cuma sama tidak disyaratkan. Boleh jadilah atas kalam Imam Ramli mungkin boleh. Sekira-kira kalau mereka tak tidur, mereka dengar. Itu orang panggil as-sama' bil quwwah. Amma samamu wal bu'du. Adapun jauh, adapun pekak. 39 tu pekak belaka. Ataupun separuh daripada 39 jemaah tu pekak belaka. Maka tak dengar. Waktu tu memang ittifaq kata tak sah khutbah. Ataupun jauh daripada khatib. Jauh sangat daripada khatib sampai tak dengar apa yang khatib sampaikan, juga tidak sah. Jadi disyaratkan 40 sahaja kan. Kalau 40 dengar, settle lah walaupun orang lain tak dengar. Ni kita bincang 40 dalam lingkungan 40. Okey. Jadi kalau pekak ataupun duduk jauh daripada khatib yang menyebabkan tak dengar, maka itu benda mudarat. Okey, kalau khatib tu pula pekak, tak ada masalah sebab tu khatib ni dia pekak tapi dia faham apa yang dia cakap, maka tidak ada masalah. Nak habis dah. Tidak disyaratkan tuhurus sami'in. Kita sebut tadi disyaratkan mesti suci, mesti menutup aurat. Itu bagi tok imam, tok khatib.
Orang hak mendengar ni jemaah masjid. Ada kecil ke, ada besar ke, telanjang ke, tak ada masalah. Untuk sah tu kita bicara untuk sah. Dosa tu cerita lain lah. Wala kaunum bi mahalli salah, tidak disyaratkan dekat rumah. Masing-masing duduk kat, tidak disyaratkan ada kat masjid. Duduk kat rumah, dengar khutbah boleh, tak ada masalah. Yang penting dengar. Tidak disyaratkan juga dalam sur, dalam kawasan, dalam umran. Tidak disyaratkan. Dengan makna contoh jaga 10 tak? Dia berada di luar jaga 10. Tak ada masalah, yang penting dia dengar khutbah daripada jaga 10 tu. Jadi semua orang tak pergi masjid, semua orang duduk di luar jaga 10, di luar umran, di luar sur, kawasan jaga 10 tu lah. Tidak ada masalah, ada masalah, yang penting dengar. Wa antakuna kulluha fi waqti dhuhr, dan syarat seterusnya hendaklah dua khutbah itu dalam waktu zuhur. Okey, kalau seseorang tu tanpa ijtihad bangun-bangun khutbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Lepas khutbah tu barulah sedar. Tadi sebelum khutbah tu tak tahu masuk waktu ke tak masuk waktu lagi zuhur. Lepas khutbah tu barulah cek kena sungguh masuk waktu. Imam Ibn Qasim Al-Ambadi sebut tidak sah. Imam Ibn Qasim Al-Ambadi sebut tidak sah. Tapi di sisi Imam Al-Ashmawi dalam kitab An-Darajat sebab Al-Ashmawi ta'liq tu disebut boleh jadi Ashmawi tu Syubramul Lasih. Bukan Ashmawi. Kata sah, tidak ada masalah. Walaupun dia hajam wa khata' fa bana anna ma fil waqti. Selesai kat situ. Kita baca 3 syarat yang tidak ada dalam matan. Syarat yang ke-11 adalah yang memberi khutbah itu lelaki. Kalau perempuan tidak sah khutbah. As-sama' mesti didengar oleh jemaah lah. Tak ada semata-mata isma'. Dalam syarah buku kita dah tengah tadi, tapi dalam matan tu sebut isma' arba'in, pihak daripada pihak khatib. Sebab tu dalam syarah ditambah as-sama'. Jadi yang ke berapa? 10, 11, 12. Yang ke-13 hendaklah khutbah berlaku dalam khutbatu abniyah. Mana khutbah mesti berlaku dalam bangunan. Bangunan maksudnya kat sini apa dia? Dalam kawasan kita lah. Ni ada bangunan sebelah masjid tu, ada bangunan di kawasan kita ni. Dengan mana dalam kawasan tu kalau kita nak buat sembahyang jamak qasar tak boleh. Kita kena keluar dari kawasan tu baru boleh kita sembahyang jamak qasar. Buat di tempat yang hendaklah khutbah dibuat di tempat yang tak boleh kita jamak qasar. Tak boleh buat khutbah di tempat yang kita boleh jamak qasar. Jadi khutbah mesti di tempat yang tak boleh buat jamak qasar. Dalam kawasan kita lah. Tapi orang yang nak dengar khutbah tu duduk luar kawasan pun tak ada masalah. Tu. Kita sebut tadi. Itu khutbah Jumaat. Kalau khutbah yang lain, tidak disyaratkan kecuali isma'. Kenapa orang tak dengar? Tok khatib angkat suara. Orang tak dengar tak ada masalah. Contoh khutbah hari raya, khutbah kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari ada khutbah dia. Minta hujan ada khutbah. Jadi khutbah bagi selain daripada Jumaat memadai ada isma' daripada pihak khatib, iaitu khatib angkat suara. Orang lain tak dengar, jemaah tak dengar, tak ada masalah. Kat sini Imam Ibn Hajar sebut nak ada isma' kena ada sama juga. Lepas tu syarat lain khutbah-khutbah selain daripada Jumaat disyaratkan juga lelaki. Lepas tu mesti khutbah dalam bahasa Arab. Jadi 3 syarat je kalau khutbah biasa selain daripada Jumaat. Mesti ada isma' daripada pihak khatib, lepas tu khatib lelaki, lepas tu khutbah dalam bahasa Arab. Selain daripada itu tidak disyaratkan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.